Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Itu yang banyak jatuh. Sentimen agak positif. AUD, JPY. Tapi ceritanya kita kena tahu, jaga risk lah. Saya tak sempat tengok pagi tadi sebab buat outlook. Jadi dah miss movement pagi tadi, saya tak trade. Itu je. Carilah masa lain. Nanti market ada lagi kalau nak masuk intraday lah. Itu je. Okay. Jadi JPY pair sentimen agak positif. Kalau ada cerita pasal otomotif tadi, ini akan melonjak balik. Okey. GBP, seperti biasa kita dah masuk waktu London, dah start nak masuk waktu London nanti pukul 4. Theresa May dia kata dia nak jumpa semua wakil ketua kerajaan Eropah, nak meminta dia orang buka balik rundingan Brexit. Dia nak minta jumpa balik dan kita ada kurang daripada 40 hari lagi. 29 Mac UK nak keluar, ada deal tak ada deal dia akan keluar. Itu yang Theresa May cakap. Kita ada Menteri Brexit akan berjumpa dengan jangka pada hari ini, dan besok ni ada dalam saya punya ni ini atas ni kita ada Barclay akan jumpa, bukan jangka, akan berjumpa dengan Barnier pada hari ini. Besok kita akan ada Jeffrey Cox, itu adalah Attorney General, Peguam Negara untuk UK. Dia akan memberitahu apa yang Britain kena buat untuk memastikan Northern Ireland punya backstop tu tidak berkekalan. Ni something yang menyebabkan susah nak capai persetujuan Brexit ni. Jadi untuk semasa GBP didagangkan agak bercampur-campur, tak ada catalyst lagi, kita tunggulah. Waktu ni pukul 6 pagi, pukul 7 pagi dekat London. Itu yang tak ada apa-apa news dia. Reporter pun baru mandi, belum lagi. Okey, Australia dollar agak positif awal pagi tadi. Sentimen positif pasal US dengan China. Kita minggu depan juga ada Vietnam Accord. Kita ada Kim Jong Un, North Korea akan berjumpa dengan US Presiden 25 hari bulan Februari minggu depan. Itu agak positif hujung minggu ni, agak positif kepada minggu depan kepada sesi Asia pagi tadi. Jadi itu menyokong kepada kekuatan AUD lah. Ingat pada minggu ni kalau nak tengok ini Australia, jaga-jaga sikit. Kita ada benda ni, RBA Government Law bercakap Jumaat nanti pada pukul 6.30 pagi. Kalau saya lah dia ada dua benda. Hari Khamis employment change, bergantung kepada data ini akan menentukan apa yang Governor Law ni akan cakap. Dia minggu lepas dia panggil Jobon, dia melemahkan mata wang Australia dollar. Okey, kalau data ni pada hari Khamis cantik, kalau data ni cantik, ini yang selalu nampak lah, data employment cantik dia akan cakap positif. Data employment tak cantik biasanya dia cakap negatif. Itu je. Ini satu yang dia tengok, saya nampak dia lah sebagai individu, dia tengok kepada ini. Governor Law ni dia suka tengok kepada employment ni. Okey, jadi jaga-jaga sikit. Besok kita akan ada monetary policy meeting minutes. Jadi saya jangka agak dovish sikit yang ni. Sebelum ni kita nampak dia naik, lepas tu press conference dia hari tu dia lemahkan balik. Jadi saya jangkakan agak dovish sikit, tapi data ni, bagi saya data ni yang penting pada minggu ni. Okey. Itu untuk tapi banyak kepada US China tadi lah. US China apa jadi meeting dia, lepas tu cerita auto tariff. Sekiranya auto tariff bagus, ini akan terus naik. Ingat level yang kita tandakan dulu. Acak, ingat tak Cak? Yang level kita tandakan dulu 0.71 ni. Australia dollar tu dia situ juga. Saya tunggu retrace balik, tak retrace lah. Ni Kim, ingat
0.71. Bukan apa. Tengah makan. Kau makan saja Sunway Lagoon, Sunway Pyramid. Kau makan. Dekat mana-mana kau makan, Cak. Okay. 0.71 tu lah. Lepas tu, ingat dalam dia punya polisi baru-baru ni, siapa yang baca polisi dia? Ada siapa-siapa baca tak? Link dia saya ada bagi kat sini. Dan saya bagi, dia ada soalan bocor dalam tu tau. Australia dollar ni. Dia gunakan level dia. Level baru anda nak tanda kat chart 0.73. Dia bagi tahu duit dia nak naik. Nampak ni? Dah, tandakan kat chart anda yang baru punya. Dah makan tu, Cak. Tanda chart dulu. Lukis-lukis dulu. Ni level baru anda nak tandakan. 0.73. Okey. Jadi kalau nak buy, tunggu dia bagikanlah. Kalau nak buy, bagi saya lah waktu ni cantik. Tapi banyak kepada US dengan ni punya cerita lah. Tandakan 0.71 previous dan 0.73 yang baru. 0.71 tetap sebagai reference. Nampak order dia. Okey. Okey. Jadi saya tengah tunggu ni. Kalau ada price action yang cantik untuk saya long, saya long. Itu contoh je lah. Itu salah satu penggunaan bank punya levels. Bukan kita bagi, RBA bagi. Ni something saya tengah tunggulah. This is what apa yang anda boleh buat adalah tandakan kat mana tempat stop loss. Saya lihat sekitar sini dan sekiranya sentimen masih cantik, ini yang saya tengok lah. This is the level that I'm looking at lah. 0.71 kita tetap tandakan. Selagi 0.73 tu tak tested. Okay. Ni something yang saya tengah tunggu sendirilah. Kalau dia breakout ke bawah ni, ini trade idea ni tak jadi. Ni bukan signal. Ni contoh bagaimana saya mencari peluang dalam pasaran. I hope you are not treating this as a signal. Okay. Ni Australia dollar. Banyak kalau US China bagus, kita ada auto tariff sebab Australia tu tak ada, dia auto tariff, dia tak ada export kereta ke US. Tak, dia pasaran saham akan jatuh, tapi for a few few months, few days, lepas tu okey balik. Jepun akan kena, Kanada akan tertekan. AUD CAD, tu anda boleh tengok juga. Kanada dolar, ni kita dah mula nampak pergerakan mengukuh Kanada dolar pada waktu ni. Sentimen lebih positif. Kita ada ni laporan mengenai siapa-siapa yang baca report yang saya buat ni. Pada Jumaat lepas, kita ada laporan menyatakan bahawa Warren Buffett melabur dekat Suncorp, satu company energi dekat Kanada. Jadi kalau orang macam Warren Buffett, dia punya Berkshire Fund tu melabur dekat Kanada, kita akan ada outflow. Warren Buffett ni kat mana? Fund dia kat mana? Yang employment tu tak tahu macam mana. Kita kena tengok hari Khamis nanti punya data, Fina. Okey, Warren Buffett tu kat mana dia? Rumah dia kat mana? Ada siapa-siapa tahu rumah dia kat mana? Alamat dia. Dia kat mana? Dia kat US kan? Kalau fund dia melabur dekat Kanada, beli saham, Malibu saja kau. Betul ke Malibu? Malibu lah mana-mana. Malibu tu kat mana? Sibu. Dekat ni, dekat apa? Dekat Florida. Lawang. Okey. Dia dekat US. Dia terlebih tengok Iron Man tu lah. Kalau dia melabur dekat Kanada, dia kena beli apa? Dia kena beli Kanada dollar. Jadi bila hari Jumaat lepas ada laporan menyatakan bahawa dia fund dia pada kuartal keempat last year membeli Suncorp punya saham ni, syarikat dekat Kanada, antaranya salah satunya Suncorp lah nama company tu. Dia kena beli Kanada dollar.
Itu dia. Itu yang kita nampak Canadian dollar melonjak pada Jumaat lepas. Beli CAD, sell USD. Itu dia. Itu yang kita nampak. Dan kita nampak juga. Ni something yang anda boleh gunakan lah. Dia panggil sebagai minyak. Anda boleh gunakan dekat Bacat. Ni something yang saya nak tunjukkan kepada anda. Siapa yang trade minyak? Bacat.com. Okay. Try. Ni something dia panggil backwardation dengan contango. Ni lepas ni saya bagi link dia. Okey. Bagi siapa trade minyak. Tengok-tengok benda ni, crude oil minyak Tengok dia punya price ni ini semakin menaik, betul? Kontrak ke depan. Okey, futures dia. Futures April, Mei, Jun ni semakin menaik try tengok yang 3 bulan ni lah. Ni mana kejap. Lambat pula dia. Okey, try tengok bulan-bulan yang April, Julai, Oktober dan Januari punya ni ni bulan-bulan yang banyak open interest je lah. Disember, September, Jun dan juga Mac ni ni bulan-bulan dia yang kita akan nampak order-order dia semakin meningkat. Bila dia selari meningkat, maksudnya kontrak yang ke depan tu adalah dijangkakan meningkat. Kalau ada dia campur, ada yang depan ni bercampur, itu disebabkan oleh kegiatan spekulatif. Tapi kalau kita nampak dia selari macam ni, menaik, kecuali dah sampai jauh sangat kita tak ada interest, demand tak ada. Ini disebabkan oleh kegiatan komersial. Memang orang membeli minyak tu. Asia beli. Dia tak beli dekat pergi Petronas pergi ambil minyak. Dia pergi dekat kontrak dagangan depan. Jadi bila ada commercial buying, minyak tu actually meningkat. Kita akan ada hedge fund yang akan mula long position minyak. Dan itu boleh mempengaruhi pergerakan Canada dollar ni. Ni something yang anda boleh fikirlah dalam dagangan anda. Apa benda lah cahaya-cahaya. Benda ni. Oh, okey. Ni something yang anda fikirkan untuk short dan lain-lain ni. Dan kita ada pelabur besar dekat US yang mula melihat kepada pasaran Kanada. Pasaran Kanada ni tak besar. Dia tak macam US, tak macam Europe. Sebab tu kita ada dia punya volume mata wang dia tak. Dia lebih terdedah pada luar Canada dollar. Okay. Chef kita ada demand yang dia begini, tiba positif. Tiba biasanya kita kuat, tapi nampak dia akan kuat terus itu tarif sebab tarif tu akan jejaskan mana? Europe. Kalau Europe terjejas, Switzerland dalam trading tak macam tu kalau ada mudah macam tu senang. JPY lemah. Oh, waktu Europe nanti chef pula lemah. Tak macam tu. Tak semestinya. A tak semestinya B. Tapi kalau keadaan biasa, yes. Tapi kalau sebab dia adalah otomotif dan menurunkan ekonomi euro, chef juga akan terjejas. Sebab rakan dagang terbesar Switzerland adalah Eurozone. Faham jadi anda kena tengok apa sebab dia lemah, apa sebab dia kuat, apa sebab sentimen bagus, apa sebab sentimen tak bagus. Ikut webinar. Setiap kali ada cerita benda-benda ni. Okey, itu untuk chef New Zealand dollar mengukuh pagi tadi, sideways menurun balik. Ni
Ni saya rasa Acak dah jadi millionaire dah sekarang ni Acak. Pukul 10 malam 10 pagi dah tahu dah apa jadi. Setiap hari tengok benda sama Acak. Kalau tengok lah kan. Pukul 10, 11 tengok. Lepas tu kita tunggu dulu. Sentimen tu kuat ke tak? Macam hari ni sentimen neutral. Dah jadi millionaire kalau trade yang ni. Habis dah bayar gearbox osak. Kan? Dah penat tengok benda sama Cak. Kau bayangkan aku Cak, benda sama tengok. Okay. Pukul 10 tengok price action. Setiap hari benda sama. 10 pagi New Zealand dollar, Australia dollar. 10 pagi, 11 pagi tengok price action dia apa. Lepas tu masuk nak sesi Eropah ni, tengok balik. Kalau DAX naik, apa naik? Ni naik balik. Lepas tu tunggu balik. Kalau anda intraday, ini mainan dia. Hampir setiap hari. Tak penat kau buat tu Cak. Setiap hari benda sama je. Cuma jaga risk lah, kadang-kadang dia tak jadi. Tapi jaga risk lah, tu je benda dia. Pukul 10, pukul 11. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 3. Setiap hari benda sama kan. Tengok 10, 11, 2, 3. Ni lah setiap hari benda sama. New Zealand dollar dan Australia dollar. Pukul 10 dekat gym. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tengok waktu ni sentimen pasaran saya sebut tadi adalah lebih positif, melemahkan USD. Hari ini US bercuti, jadi dijangkakan sentimen market agak senyap pada waktu malam nanti. Seperti biasa pada waktu Europe ni kita tunggu sebarang pengumuman mengenai Brexit. Sekiranya positif, kita akan ada pasaran yang lebih positif, negatif, lebih negatif. Sekiranya positif pengumuman dia, USD akan lebih lemah juga. Euro kuat. Orang duit nombor 1, duit nombor 2. Duit nombor 1 orang tak peduli sangat. Nombor 2 tengah kuat. Tu dia. Akan jejas macam mana pun duit nombor 1 dia. Itu liquidity. Euro kita tengok kepada otomotif tadi. Tak ada apa-apa, Euro kuat balik. Ada apa-apa, Euro junam. Okay. Sentimen agak positif tapi orang masih bimbang. Itu kita nampak Euro agak sideways. JPY sentimen positif, kita nampak secara besar JPY melemah pada hari ini. Tapi kita tunggulah, kalau ada Brexit positif ni cerita, ini akan kuat, ini akan melemah. Negatif ini masih terjun. GBP tak ada apa-apa, tunggu cerita Brexit. Esok ini nanti kita tengok. Data job, data wage dekat UK. Nanti dalam webinar kita tengok. Australia dollar sentimen agak positif. US China kita nampak kekuatan dia. Kanada pun sama. Minyak naik balik. Harga minyak ada nampak. Mana harga minyak? Minyak. Saya I'm looking at breakout untuk minyak ni. Saya nampak satu reverse head and shoulder formation dekat daily chart untuk WTI ni. Jadi saya nampak dia dah break dia punya neck tu. Satu reversal pattern lah. Okay. Dekat daily chart dan dekat dekat 1 hour chart pun dia tengah baru saja break pagi tadi. Sini satu dan satu lagi breakout daripada sini pagi tadi, baru je break. Ni yang something saya tengah tengok lah. Okay. Potential untuk long play lah. Seperti saya sebut tadi lah, bacat tadi nampak dia punya ni disebut sebagai contango, ataupun kalau daripada kontrak ni adalah backwardation, maksudnya menaik, harga dia semakin menaik. Okay, untuk minyak. Trade lain lah, tengok-tengok. Kalau modal tak cukup, trade mini account. Dia ada 2 dekat XM. Satu full account, satu full contract, satu lagi mini contract. Trade mini contract dia. Kanada dollar. Kita ada chef sentimen yang agak bercampur-campur. Bacat lupa nak bagi. Ni apa benda tu tekan ni jap
Jadi ni kalau trade minyak kena tengoklah benda-benda macam ni. Sebab bila anda trade komoditi ni, dia tak ada cash price sebenarnya, kalau nak tahu. Dia ni cash, dia ada lah cash price, tapi dia banyak bergantung kepada futures price. Sama-sama. Kalau anda trade gold pun sama. Gold pun benda sama. Benda sama. Dia bila anda trade komoditi ni, anda kena tengok kepada kepada futures price ni. Ni lagi penting kepada anda berbanding dengan cash price. Gold, tengok ni. Ni adalah satu sama juga. Jadi arah pergerakan gold ni menaik. Nampak ni? 1326, 1332, 1339 ni. Menaik. Jadi dia masih ada kenaikan dia. Kalau anda nampak, ni dah mula mengarut bawah daripada ni, ataupun ini turun, anda tak pegang. Itu saya kalau nak tengok dia punya arah tu, saya tengok ini. 3 bulan ni semua menaik. Ataupun anda pergi tengok kontrak yang panjang dia, sama. Gold pun sama. Yang mana-mana berkaitan dengan komoditi ni, tengok dia punya price tu adalah menaik. Dan saya cari. Kalau tengok gold, anda tengok kontrak-kontrak Januari, tak ada Januari, April, kepada kontrak Ogos, dan juga kepada kontrak Ogos, September, Oktober, November, kepada kontrak ni yang banyak ni. Tengok yang open interest banyak ni. Ni open interest. Tengok ni tu. Ini untuk gold. Ni dia punya ni. Ni untuk gold. Tadi tu satu untuk minyak, satu lagi untuk gold. Tu, semua dekat bacat tu, tengok. Okay, Australia dollar, Canada dollar, chef agak bercampur-campur. New Zealand dollar adalah tak ke mana. Tu dia. Bukan apa, sentimen positif, tapi pasaran tutup US. Tak ada apa-apa catalyst. Kita tunggu cerita Brexit tak bagus, jatuh. Biasanya ni negatif sikit, entah GBP kita ada apa-apa cerita. Setakat ni tak ada apa-apa. Okay. Jadi tunggulah ada cerita Brexit ke apa. Pasaran tak ada apa-apa ini. Setakat inilah. Anda nampak price naik, lepas tu bertaubat balik kepada tempat dia. Tak ada catalyst terus naik atas tu, tak ada. Basically apa berlaku, orang ambil untung lah dan positioning. Dan katalah dekat Eropah tadi, dia nampak cantik, ada sebab nak beli New Zealand dollar. Sebelum market tu dia orang yang sini tadi dah keluar, orang balik kerja, keluar pasaran, Eropah pula masuk balik nak buy, naik balik. Tu yang nampak pergerakan turun naik. Tu dia. Kalau sini ada yang buy tadi dan dia holding. Ada yang hold, ada yang keluar. Ada yang keluar ambil untung, yang hold dia tunggu je sini. Tak cukup, masih ada kontrak buying kat sini, buyer masih ada, tetap membeli. Dia tak sampai tempat harga buka tadi. Itu je. Jadi kita tengoklah waktu Eropah ni tak ada apa-apa. Pukul berapa nanti? Pukul 7 nanti baru ada Bundesbank report. Tak ada apa-apa waktu ni. Kecuali ada speech ke apa ke, Spain ke orang gaduh ke apa. Agak senyap sikit hari ni. Okey? Ada soalan? Agak general lah ini, bukan apa. Tak ada banyak. Market US cuti. Dalam kalender pun tak ada banyak. Saya nak komen banyak pun, Kang dekat belakang ni tak ada cerita. Jadi, kita berehat dahululah. Dan kita sambung balik dalam masa 5 minit. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan tu, type dulu. Kita berehat 5 minit.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test sekali lagi, audio boleh dengar Okey, thank you Cak. Okey, hari ni slow sikit lah. Hari ni tak ada banyak saya nak komen. Bukan apa, dalam kalender pun tak ada banyak. Tak ada ni, kita yang besarnya adalah US punya automotive Commerce Department report kepada Presiden Trump. Itu yang ada, tapi disebabkan US cuti, kita tak jangka ada apa-apa komen lah. Hari ni hari cuti, jadi kita akan ada Presiden Trump berucap pada malam nanti. Ni jadual dia. Kita start dulu, saya tak simpan Obama nak pergi mana, tapi Presiden Trump ni kena tahu dia nak pergi mana, dia nak cakap apa kat mana, dia main golf hari apa pun kena tahu. Bertabahlah kita. Dia akan pergi ke dia akan berucap di mana dia berucap, deliver remarks pada ni mana dia, ni pukul 4:30 pagi tadi. Ni jadual dia, inilah and road. Ni dia berucap dekat sini remarks at the Venezuelan American community. Ni mungkin kepada cerita minyak lah. Ni lebih kepada cerita minyak lah. Dia akan bagi warning kepada the current president. Itu lebih kepada cerita minyak, dan kita mungkin akan ada masih kekuatan harga minyak dan juga Kanada dolar. Itu sebabnya Kanada dolar lebih nampak lah banding dengan Australia dolar dan New Zealand pada waktu ni daripada sudut commodity market. Commodity dolar. Commodity dolar ada 3. Kita ada Australia, New Zealand dan Kanada dolar. Jadi Kanada dolar lebih nampak jelas sikit arah dia. Namun liquidity kurang sikit, jadi jaga-jaga sikit lah. Ni lain daripada tu tak ada. Pergi Tamiami Park Landing Zone tu tak ada apa-apa. Ni jadual Presiden Trump hari ni. Okay. Jadi untuk USD pada hari ni saya nampak range move lebih lemah. Amaran cuti, kita ada George Washington Day hari ini, President's Day dekat US. Sentimen agak positif itu yang menekan kepada USD. USD tekan, kita nampak euro sebagai mata wang nombor 2 ada sokongan sikit. Namun ingat pasal automotive recommendation daripada Commerce Department, itu kita nampak pergerakan euro naik tapi agak tak adalah dia melonjak terus. Sebabnya ada kebimbangan dengan itu. Katalah Trump kata tak ada, dia bukan national security threat, bukan satu yang boleh menjejaskan keselamatan US otomotif tu, kita akan ada euro yang akan rally lah banding dengan USD. JPY sentimen lebih positif, menekan kepada JPY semasa GBP. Kita tengah tunggu apa-apa perkembangan pasal Brexit. Kita ada Menteri Brexit berjumpa dengan Barnier pada hari ini, petang nanti. Jadi kita tengoklah apa sebarang perkembangan dia. Theresa May menulis surat kepada anggota-anggota parti dia untuk kekal menyokong kerajaan, kekal sebagai parti pemerintah. Australia dolar, kita nampak kekuatan secara besarnya pada hari ini. Sentimen agak positif, pasaran Jepun, pasaran China pagi tadi. Kanada dolar belum masanya lah, tapi agak positif. Cerita Trump nanti, minyak mungkin akan terus meningkat. Chef JPY menunjukkan sentimen adalah lebih positif. Ingat Chef JPY ni, tapi agak bercampur-campur. Ingat kalau euro jatuh, Chef juga mungkin akan jatuh kalau cerita otomotif tu. Kalau anda terlepas peluang dengan euro, nak entry, euro dah jalan, euro USD katalah anda trade kan, ada ni something yang saya buat lah. Katalah waktu Asia anda nampak euro USD ni tiba-tiba dia dah mencanak naik kan, mencanak banyak naik kan, anda terlepas dia, anda boleh cuba. Sebabnya Chef volume dia tak ada,
tunggulah pada waktu nak masuk Europe session ni untuk short pula USD Chef. Boleh? Jangan takut terlepas market lah. Ada je benda sebenarnya. Okay, ini untuk Chef. New Zealand dollar sentimen tak ada apa-apa yang besarnya, sama juga apa kita nampak kat Australia, lebih positif. Kita tunggulah. Hari ni market agak senyap. Anda akan nampak naik, dia punya ni lebih hinging, turun naik. Okey, itu yang ada untuk 8 mata wang pada semasa. Jadi sentimen agak positif. Chef JPY menunjukkan sentimen yang lebih positif, tapi disebabkan oleh low liquidity US market, tak ada apa-apa, tak ada banyak dalam risk event dalam kalender, jadi pasaran agak senyap pada waktu. Okey, sejam lebih juga saya buat market outlook ni. Okey, muka siapa ni? Kita masuk topik kita kepada tema dan data ekonomi bertindak kepada plan dagangan anda lah. Tindak, bukannya anda pergi react buka chat terkejut. Mana satu muka kita terkejut, nombor berapa saya chat muka terkejut, muka 2 ke atas. Terkejut tengok chat sendiri, alamak. Dia dapat identify muka saya dengan mana 16 tu, saya tak trade. Saya tutup chat. Saya tutup. Saya pergi tempat lain, saya tengok TV. Ada position, ada stop loss, ada TP. Saya buka, saya rasa alamak ataupun untung. Tengok untung, saya akan tutup chat, biar aja. Saya tak tengok dah. The old wisdom is this. Seorang investor, pelabur dahulu, anda kawal the investors you, anda sebagai seorang masalah kita sentiasakan kepada dengar daripada pelaburan keluar market. Itu trader, itu
Itu selalu. Wait sebelum trade. Faham tak? It, boleh lot besar. Cerita manusia ni, kita ada emosi. Dalam diri kita naluri ini offline ini memang ingin kekal berlawan, kita lari ataupun feel. Bila tengah lost je, kita lost kita. Balik